Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Pak Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan juga bisnes. Apakah itu aset? Ini satu topik penting yang nak kita bincangkan kerana di dalam perniagaan ada pelbagai jenis aset dan setiap aset ada kesannya kepada perniagaan kita. Jadi sekiranya dahulu kita dah belajar persamaan perakaunan bahawa aset dibiayai oleh modal dan juga liability, maka tentunya kita nak aset-aset ini membawa manfaat kepada perniagaan. Jadi jika anda rasa topik-topik yang dibincangkan dalam channel Pak Nikdin ini membantu anda menjadi usahawan yang lebih baik, maka kongsikanlah channel ini dengan rakan-rakan usahawan anda dan ajak mereka beramai-ramai subscribe channel Pak Nikdin. Di dalam perakaunan, aset ialah apa-apa perkara yang mana perniagaan ada hak ke atasnya dan perkara-perkara ini menjana nilai ekonomi kepada perniagaan. Ini satu konsep yang luas yang boleh diterima pakai kepada apa-apa sahaja yang menjana hasil ekonomi dan dikawal oleh perniagaan berdasarkan hak di bawah undang-undang. Oleh sebab itu, aset ni banyak. Ya. Ada aset yang kita boleh pegang. Contohnya, kita ada tanah, kita ada bangunan, kita ada mesin, kita ada pelbagai peralatan. Dan ada aset-aset yang tidak boleh dipegang, seperti harta-harta intelek. Maknanya, kalau ada hak cipta, pattern, dan kadang-kadang goodwill ataupun yang dipanggil muhibah adalah perkara penting di dalam perniagaan kerana kewujudan perkara-perkara ini menyebabkan reputasi syarikat diterima baik dalam pasaran dan ini membuka banyak peluang-peluang bisnes kepada syarikat. Jadi ada 2-3 perkara yang kita nak sebut pasal aset. Yang pertama, ianya perlu menjana nilai ekonomi. Dan nilai ekonomi ini mungkin dari segi jualan, nilai ekonomi ini mungkin dari segi reputasi, nilai ekonomi ini yang paling penting bagi saya ialah aliran tunai. Jadi aset mesti bersifat demikian. Dan satu perkara penting lagi ialah ianya dikawal oleh perniagaan berdasarkan hak undang-undang. Maknanya jika kita ada kereta, kita ada hak undang-undang ke atas kereta itu. Jadi walaupun ianya dibeli secara sewa beli ataupun hire purchase daripada institusi keuangan, walaupun nama dalam geran kereta itu dimiliki oleh institusi keuangan, tapi perniagaan kita ada hak untuk menggunakan kereta itu di dalam perniagaan kita. Jadi, memiliki aset dan hak untuk menggunakan aset adalah konsep yang kita perlu fahami kerana tidak semua aset perlu kita memilikinya. Contohnya, sekiranya kita nak satu ruang pejabat untuk kita gunakan bagi menjalankan aktiviti perniagaan kita, kita ada 2 pilihan. Kita boleh membeli ruang pejabat itu ataupun kita menyewanya. Jika kita membeli ruang pejabat itu, tentunya kita ada hak perundangan yang jelas dan kita boleh menggunakan ruang itu berdasarkan apa yang kita perlukan. Tetapi jika kita menyewa, kita tidak memiliki ruang itu, tapi kita ada hak berdasarkan kontrak di antara kita dengan pemilik bangunan untuk membolehkan kita menggunakan ruang itu untuk melakukan aktiviti-aktiviti perniagaan. Jadi ini satu konsep yang penting kerana tidak semua aset perlu dimiliki. Tidak semua aset kita perlu membelinya. Jadi inilah keputusan-keputusan perniagaan yang penting bagi memastikan perniagaan mempunyai sumber yang cukup untuk menjalankan perniagaannya. Sama ada ia perlu membelinya atau tidak, itu merupakan satu keputusan perniagaan yang lain kerana kita kena ingat setiap aset dibiayai oleh modal ataupun liability. Jika modal kita terhad, untuk menambah aset kita kena
menambah liability ataupun meminjam. Liability biasanya ada kosnya. Jadi inilah perkara-perkara yang kita kena nilai dalam menentukan sama ada kita nak membeli aset atau tidak. Satu konsep yang penting lagi ialah penjanaan nilai ekonomi aset berkenaan. Maknanya kalau kita ada sebuah kilang, aktiviti di kilang itu kena mengakibatkan berlaku jualan yang cukup sekurang-kurangnya untuk membayar kos operasi kilang, kos untuk membeli kilang berkenaan. Tetapi sekiranya aktiviti ekonomi itu kurang daripada apa yang diperlukan, maka nilai kilang itu sendiri akan menurun dan ini dipanggil rosok nilai. Kita akan bincang lebih banyak lagi perkara-perkara ini apabila kita membincangkan topik-topik khusus seperti rosok nilai, susuk nilai dan seumpamanya. Tapi apa yang penting ialah aset mesti menjana nilai ekonomi khususnya aliran tunai. Jika aset itu beku sahaja, tidak menjana apa-apa, maka nilainya mungkin jatuh ataupun sebenarnya ianya tidak diperlukan dalam perniagaan. Jadi kita kena ingat ya, aset yang banyak tidak semestinya menguntungkan. Aset yang banyak tidak semestinya menyebabkan nilai perniagaan bertambah. Yang pentingnya ialah penjanaan nilai ekonomi, penjanaan aliran tunai daripada aset-aset berkenaan, itulah yang membawa manfaat kepada perniagaan. Jadi, walaupun ada pelbagai jenis aset, kita kena tahu setiap aset itu apakah manfaat yang dijanakan pada perniagaan. Kerana sekiranya aset itu tidak berfungsi seperti yang dikehendaki, kita tidak perlu ada aset itu di dalam perniagaan. Mungkin kita tukarkan aset itu dengan aset yang lebih berdaya maju, yang lebih tinggi potensi untuk menjanakan nilai ekonomi dan tinggi potensi untuk membawa masuk aliran tunai. Jadi, apabila kita bercerita tentang aset, ingat yang pertama, ianya perlu menjana nilai ekonomi. Dan yang penting sekali ialah nilai ekonomi di dalam bentuk aliran tunai. Yang keduanya, perniagaan ada hak dari segi perundangan untuk mengawal aset berkenaan. Hak perundangan tidak semestinya hak pemilikan. Maknanya jika kita tidak memiliki aset, tetapi ada hak untuk menggunakan aset, itu sudah cukup bagi perniagaan sekiranya ianya tidak mahu menambah modal ataupun menambah hutang bagi membiayai perolehan aset berkenaan. Jadi saya harap perbincangan hari ini memberi kejelasan kepada anda semua berkenaan dengan aset dan kita mungkin akan membincangkan aset-aset di dalam pelbagai jenis secara terperinci, tapi bagi kali ini saya rasa cukup untuk kita memahami tentang aset di dalam konteks persamaan perakaunan, bahawa aset dibiayai oleh modal ataupun liability. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berasa perkongsian ini dan juga video-video yang dikongsikan di channel Pok Nick Din membantu anda menjadi usahawan yang lebih baik, kongsikan channel ini dengan rakan-rakan usahawan anda dan ajak mereka beramai-ramai untuk subscribe channel ini agar kita memperkukuhkan lagi keusahawanan di negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.